السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan penyakit ujub. Ujub ialah satu sifat mazmumah, sifat tercela. Kita takjub kepada diri kita sendiri. Itu sifat ujub. Kita kagum dengan diri kita sendiri. Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sya'bul Iman, apa kata dia? Dia kata, wala a'lam fil musallina syai'a. Dia kata, aku tidak mengetahui pada orang yang sembahyang itu syarrum minal ujub. Dia kata benda hak lebih buruk daripada ujub. Abdullah bin Mubarak kata, di kalangan orang sembahyang ni, musallin, saya semayang, tuan-tuan pun semayang. Kita orang Islam, kita semayang. Semayang ni ibadat yang paling utama. Nak tahu orang tu Islam ataupun kafir, semayang. Dan ibadat yang pertama, perkara yang pertama yang paling awal ditanya di hari akhirat nanti ialah semayang. Besarnya semayang. Tapi Abdullah bin Mubarak kata, dia kata, di kalangan orang semayang ni tak ada yang dia tahu hak lebih buruk daripada sifat ujub. Baik. Bila kita lihat apa yang pernah berlaku kepada manusia, dia ujub ni, takjub, kagum dengan diri kita ni, dia berlaku bila? Bila dia sering kali berlaku. Yang mana para ulama mengingatkan kepada kita bahayanya ujub. Sebab dia dengan riak ni sama. Dia membatalkan, sama tu dari sudut dia membatalkan pahala. Habis semua pahala kita. Dia termasuk dalam syirik yang tersembunyi. Tapi yang kita nak tahu malam ni tuan-tuan, sering kali berlaku ujub ni bila? Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata ujub
dengan jumlah yang banyak. Ni yang banyak berlaku. Jumlah yang banyak. Apa dia? Jumlah anak yang ramai, jumlah pekerja yang ramai. Kita ada company, kita di pejabat, kita bos, bawah kita ada berapa ramai staff kita. Kita lawyer, berapa bawah kita ni berapa ramai lawyer yang makan gaji dengan kita. Kita doktor, kita ada klinik kita, bawah kita ada berapa orang doktor perubatan yang makan gaji dengan kita. Itu yang selalu jadi ujub. Keluarga kita besar, tunjuk gambar dalam Facebook, dalam media sosial, ni dia Tan Sri ni, Datuk Sri ni, tak lupa tu bubuh gelaran pasal nak tunjuk ni hebatnya kita. Kena bubuh penuh supaya orang kagum dengan kita. Ni perangai ni tuan-tuan, perangai ujub. Sampai bibik berapa ramai pun nak cerita ke orang. Kita tak tanya pun pipi rumah dia. Saya ada bibik 3 orang. Seorang buat nasi lemak, seorang tolong cuci. Tapi saya tak katalah semua orang macam tu. Setengah orang dia memang orang yang jenis talkative, suka bercakap, dia mesra, dia nak cerita semua benda. Dia bukan ujub. Yang tu tak apa. Kan? Biasalah. Nak cerita pasal anak, nak cerita pasal apa ni, bisnes kita tu benda biasa. Tapi yang duk sering kali berlaku ni, masa kita duk cerita tu, ujub itu dia menyelit, dia masuk sekali. Yang tu yang bahaya. Bukan tak boleh kita ada company yang besar, kita ada ramai kaki tangan, baguslah, bukan tak bagus. Tapi masa kita bercerita tu, yang tu yang ujub tu datang, yang bahaya itu. Lepas tu kalau jadi ustaz, bila ramai orang datang kuliah, yang tu lagi syok. Yang dia sedap kata pasal kuliah saya orang tak ramai, dia sedap kata sikit. Ramai orang melimpah sampai keluar. Balik-balik rumah cerita kat isteri, kuliah abang ni memang tiap malam ramai orang, malam ni pun ramai cerita. Dia ujub tu tuan-tuan, habis pahala. Kita datang mengajar tuan-tuan, patut pahala tu seramai mana orang main mengaji dengan kita. Sebanyak itulah pahala kita dapat. Sampai-sampai kat rumah duk bangga dengan isteri kita, habis semua pahala. Kalau sekadar sembang, yang tu tak apa tuan-tuan. Kita balik rumah sembang dengan isteri, sembang dengan anak, yang tu tak apa. Tapi masa kita bercerita tu, ujub tu ada, habis. Dia tak kira ustaz ke, tok guru ke, dia tak kira gitu. Kan? Ataupun ramai followers, ramai pengikut. Sekarang ni tuan-tuan, dalam media sosial ni, Insta ke FB ke apa semua, orang duk hambat viewers, followers, duk hambat yang tu. Bukan tak boleh, bagus kan. Kita boleh generate income daripada media sosial, bagus, ada pendapatan. Daripada tuan-tuan duk kat rumah, gaji tak ada, pendapatan tak ada, bini pun benci, meluat aku orang tua ni. Duit pun aku bagi. Duit motor pun aku bagi. Ustaz, duit rokok dia pun saya kena bagi ustaz. Ada satu orang isteri macam cerita kat saya, duit tak ada ni, zat rokok lagi. Ni pening. Tu pun minta dengan isteri. Jadi bagus, bukan tak bagus. Tuan-tuan jangan salah faham. Tuan-tuan ada followers yang ramai, orang tengok apa ni, video klip tuan-tuan ramai, tuan-tuan boleh generate income, bagus, rezeki. Daripada situ kita boleh bagi nafkah kepada keluarga. Tapi ujub tu dia datang menyelit, itu yang bahaya. Yang ni yang kita kena hati-hati. Dan Quran menceritakan perangai yang macam ni perangai orang kafir. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak dalam bab harta ni, kami ada harta yang lebih banyak dan anak-anak yang lebih ramai daripada kamu. Ni perangai orang kafir. Dan perangai orang kafir inilah yang berlaku kepada orang Islam. Perang Hunain. Apa yang berlaku kepada perang Hunain? Musibah daripada Allah
Kerana orang mukmin, bukan kafir tuan-tuan, bukan orang kafir, bukan orang jahat, orang mukmin, orang beriman telah diserang dengan penyakit ujub ketika mana mereka kuat, ketika mana mereka ramai. Apa kata orang-orang mukmin dalam perang Hunain? Mereka kata, kami takkan kalah pada hari ini dengan sebab sedikitnya tentera. Pasal apa? Sebab tentera ramai. Jangan takut, kita bukannya sikit, kita ramai, kita takkan kalah. Ni ucapan orang mukmin. Sebab tu kita kena hati-hati kan, kita kena belajar berkenaan dengan penyakit ujub ini, kerana dia ada pada orang kafir dan dia juga menyerang orang-orang mukmin. Sedangkan Quran sendiri menyebut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Surah Baqarah ayat 249. Berapa banyak berlakunya golongan yang sedikit tetapi dapat mengalahkan golongan yang ramai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama tuan-tuan, mereka mengingatkan kepada kita kenapa bahayanya ujub. Jangan duk seronok sangat. Pasal apa? Sebab ujub ni dia bahaya. Dan bahaya tu bila? Baik. Dia ada beberapa peringkat bahaya ujub ni. Satu, ketika mana yang duk ramai sokong kita ni tuan-tuan, mereka semua pakat-pakat tinggalkan kita. Yang kita rasa hebat ni pasal apa? Sebab kita ada geng hak ramai. Ni macam ustaz lah juga. Ni pasal apa malam ni duk nak tibai ustaz je ni. Macam ustaz lah juga. Tuan-tuan call ustaz, suruh minta mai kuliah. Ustaz hak jenis tak ada kuliah tuan-tuan, senang je datang, betul tak? Boleh Syekh, anak free malam dia mai. Tanya Syekh Ismail kita, dia duk selalu panggil ustaz. Cuba panggil ustaz hak jenis ramai orang duk ikut dia, banyak masjid, jadual dia padat apa semua. Cuba call tengok. Tak angkat pun tak. Okay. Pujuk ni macam-macam, ustaz mai lah masjid kami. Anak sibuk ni, tahun depan baru kosong. Tu dia cakap tu, intonasi suara pun lain dah. Syekh, anak ni penuh je 2 tahun depan. Padahalnya ada kosong, tapi dia nak tunjuk dia ni demand tu tinggi. Ni perangai ustaz pun masalah juga tuan-tuan. Ustaz jalani tak apa, sebab kuliah dia tak ada. Tuan-tuan panggil bila-bila, kalau ada kosong dia mai. Ada lagu tu lah tuan-tuan. Kita ni rendah diri pasal apa? Sebab kita tak laku. Itu kita rendah diri. Masa kita laku, tinggi, sombong, rasa bangga, rasa hebat diri kita. Itu yang bahaya. Tapi cuba tengok, bila dia tak ada kuliah, apa jadi kat dia? Maka ulama mengingatkan kepada kita, masa bilangan yang ramai itu terpisah daripada kita. Bila? Contoh dia sebut, ketika mana kita mati. Bila kita mati, duduk dalam kubur seorang-seorang. Masa tu baru kita tahu keadaan kita dihina oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja followers kita takkan berada sama-sama dengan kita dalam kubur kita, malah isteri dan anak kita juga akan tinggalkan kita. Hak kita risau, takut isteri kita balik rumah dah terima WhatsApp dah daripada boyfriend lama dia. Aku ni kesian kat hang. Kok kita baru masuk kubur siang tadi tuan-tuan, malam tu dia dah terima WhatsApp daripada boyfriend lama lah. Yang kita duk bangga sangat, isteri kita lah yang paling lawa. Ramai orang berebut ni. Isteri saya ni dulu selebriti ni dekat universiti dulu, kat kampus, ramai orang berebut. Aku hak dapat. Nak cerita ke orang, dia tu hebat sangat. Dia tak tahu kalau dia mati tu, orang lain duk tunggu nak pergi ambil bini dah. Dalam kubur siapa nak teman dia? Tak ada. Maka dalam kubur itulah dia akan mengetahui betapa hinanya dia akibat ujub yang ada pada diri dia.
Tak ada isteri, tidak ada anak yang dia bangga selama ini, kawan-kawan dia tidak ada, dia bersendirian. Maka dia berhadapan dengan ular, dengan jengking, dengan binatang yang ada di dalam alam barzakh yang akan menyeksa dia. Azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Dia akan berhadapan dengan kehancuran dalam tanah kubur itu. Na'udzubillah. Maka semua yang dia banggakan itu tidak akan dapat menolong dia. Inilah yang Quran sebut dalam surah Abasa ayat 34 hingga 36. Allah Ta'ala kata apa? Yaum, pada suatu hari. Hari yang macam mana tuan-tuan? Yaum, hari yang macam mana? Hari ketika mana manusia ini dia lari daripada saudaranya, min akhih, lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abih, daripada ibu dia, daripada ayah dia, wa sahibatihi wa bani, daripada isteri dan anak-anak dia. Tuan-tuan tak percaya? Ni cerita hari akhirat, kita tak nampak lagi, tapi kita wajib beriman dengan cerita ni, sebab cerita ni Allah Ta'ala yang cerita dalam Abasa wa Tawalla. Tapi tuan-tuan nak tahu, benda ni atas dunia dah ada dah. Atas dunia dah ada dah. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang duk bangga sangat dengan macam-macam kedudukan dia. Tapi bila pihak berkuasa ambil tindakan, tuan-tuan tengok apa jadi dekat dia. Semua bakal lari habis. Atas dunia ni ceritalah aku dapat pingat ni daripada istana, dapat datuk lah, apa semua cerita kat orang. Saya tak mau datuk, tapi dah orang nak bagi kena pakai. Pakai lah datuk. Oh panggil datuk, datuk. Oh kan datuk. Kita pun datuk lah juga panggil datuk, datuk panggil datuk. Datuk tu macam mana kita tak tahulah, betul ke istana bagi, mungkin juga, ataupun dia pergi beli harga 100,000 ke 200,000 pun mungkin juga, ataupun dia kelentong, dia kencing tuan-tuan pun mungkin juga, kita tak tahu. Bila kita tahu? Bila polis tangkap. Bila polis tangkap tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok, kawan-kawan ada keliling dia tu nak pertahan tak dia? Tuan-tuan tengok, pakat lari habis. Saya tak tahu. Pakat tak mengaku habis. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok dah berapa banyak ada kes. Kalau polis pergi tangkap datuk ke, menteri ke, pemimpin ke, selebriti ke, cuba tuan-tuan tengok, ada keliling dia tu pertahan tak ada? Contoh lah tuan-tuan, tak payah kita cerita jenayah, kita cerita bukan benda jenayah, kita cerita benda biasa. Bak orang kahwin siang. Masa nak pergi kahwin, ni 4-5 orang ni bagi sokongan. Jom kita meeting malam ni, pergi makan dekat Mi Udang Sungai 2, kita bincang nak pergi bila haknya, cerita. Ada pasport tak? Kalau nak kena check nama blacklist ke tak? Lagi masuk kena blacklist, tak lepas immigration. Pukul berapa nak naik teksi macam mana, bayar apa semua bincang. 4-5 orang ni geng hak sokong ni. Nanti bini aku tahu macam mana. Tak apa, kita pandai lah jawab. Bini hang tahu, kita pandai jawab. Ni tukang hasut ni 4-5 orang ni. Pilah, pendek cerita, pilah bawa apa semua selesai menikah balik. Saya nak cerita kat tuan-tuan, saya dah ada pengalaman dah hak jenis macam ni. Hak jenis tak semayang pun ada, hak jenis kaki surau, kaki masjid pun dah ada dah. Bila berita tu bocor tuan-tuan, berita tu bocor, isteri pertama mari cari ni kawan-kawan dia ni, mari cari dia. Isteri kita tahu dengan siapa kita berkawan, betul tak? Isteri kita tahu. Kalau saya, isteri saya nak cari saya tuan-tuan, nombor satu cari Rosman, dia nombor Saza. Dua orang ni dia akan pergi cari dulu. Dah tiap-tiap malam duduk lagu ni, dia pergi cari. Hang tahu tak, ya Abang Man ni dia kahwin belah siang. Nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak mengaku tak? Saya yang bawa. Dah tak mengaku tuan-tuan, sampai sudah. Kami tak tahu. Pakat lari habis. Tu baru perempuan, bini kawan kita main tanya kita tak mengaku, pada kita lah yang ketua komplot. Tak mengaku.
Cuba tuan-tuan bayang kalau polis Bukit Aman mari cari kita, mari tanya kita. Kita nak mengaku yang kita duk tolong bagi datuk kat kawan ni apa semua. Kita nak mengaku? Kita tak mengaku. Kita duk tolong bagi pangkat kat kawan ni, bagi apa projek kat kawan. Kita nak mengaku? Tak mengaku. SPRM mari tanya kita. Nak mengaku? Kita ada kabel itu. Yang kita sebelum ni duk cerita ke orang, aku ada kabel ni. Aku kenal Datuk Seri ni, kenal Tan Sri ni, kenal Perdana Menteri, kenal PMX. PMX. Apa semua. Bila SPRM mari masuk, polis Bukit Aman mari masuk, narkotik mari masuk tuan-tuan. D7 ke D9 ke apa tak kira lah apa-apa istilah mari masuk, mari tanya. Nak mengaku kita kali ada kabel semua? Tak mengaku. Saya tak tahu. Hak ni tuan-tuan. Yang kita duk bangga sangat, kagum sangat dengan diri kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu bahawa ketika mana musibah itu datang, semua followers kita, kawan kita, sahabat kita, dia akan lari meninggalkan kita. Dia akan lari. Saya duduk jumpa orang yang kena tahan dalam lokap, dalam penjara ni dah banyak kali dah, ISA dan sebagainya. Tokoh-tokoh ternama. Bila jumpa dia orang dalam lokap polis, dalam penjara, antara benda yang dia orang cerita ialah kawan-kawan hak keliling tu semua pakat lari habis. Tak mengaku, pakat lari. Isteri saya pernah pergi jumpa dengan satu hamba Allah yang pernah ditangkap. Isteri dia tuan-tuan, peluk isteri saya. Dia kata ingat tak mau datang dah. Isteri saya tanya pasal apa? Dia kata semua kawan-kawan lari habis. Semua kawan lari habis. Sebab tu jangan duk bangga sangat kita ni. Kita terkenal ke, kita kaya ke, kita pangkat tinggi ke, kita ada ramai kabel, banyak kenalan apa semua. Jangan duk bangga sangat. Bila musibah tu datang, belum musibah akhirat tuan-tuan, belum musibah barzakh, baru musibah Bukit Aman, baru musibah SPRM. Saya baik dengan satu orang bekas menteri. Dia pegang beberapa jawatan menteri. Dia cerita. Bila SPRM soal siasat dia tuan-tuan, dia kata tubuh ni berpeluh tak boleh nak cerita. Tu menteri tu yang cakap depan orang ramai, bumbang, berdegang apa semua. Cuba bayang tuan-tuan orang Sungai Dua ni. Saya tak tahu terkencing terberak ke apa. Saya tak tahu. Tu tara menteri yang duk berhujah, duk berdebat dalam parlimen. Orang duk ganyang dia, dia boleh lawan lagi. Orang yang hebat. Tapi bila SPRM soal dia tuan-tuan, habis semua hak keliling dia pakat lari habis. Dan dia cerita macam mana berpeluhnya dia nak jawab beberapa jam soal siasat SPRM. Apa yang tuan-tuan nak ujub sangat, nak takjub dengan diri, nak bangga sangat dengan diri kita tu, dengan sebab orang ramai sokong kita, orang ramai duk puji kita. Jangan tuan-tuan, jangan terperangkap dengan fitnah sedemikian. Maka apakah kebaikan yang kita akan perolehi dalam keadaan suasana yang macam tu? Tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Maka dengan sebab itu kita kena berjihad kan, menentang dan membersihkan diri kita daripada ujub. Dalam hadis Nabi sebut ada 3 muhlikat, 3 benda yang membinasakan, yang merosakkan. Apa dia 3 benda ni? Yang pertamanya, kedekut yang diikuti. Tuan-tuan orang Penang panggil kedekut apa? Piang. Saya tak reti nak sebut. Mungkin idgham saya tak berapa kena kot. Kedekut piang ke apa? Gitulah lebih betul ya? Betul ya? Okey betul. Kedekut piang. Mana kedekut sungguh. Hak ni tuan-tuan, ini akan membinasakan. Tak payah cerita hari akhirat tuan-tuan, atas dunia pun orang tak mau berkawan dah. Betul tak? Orang nak berkawan dengan kita, kedekut. Pergi makan, dia takkan bayar tahu. Pergi makan dengan dia tak mau. Pergi berjalan dengan dia tak mau.
Orang tak mau berkawan tuan-tuan. Kalau kita terlalu kedekut. Kalau orang tak ada duit tu tak apalah, orang miskin apa semua. Tapi nak ceritanya dia kaya. Orang tahu dia pakai kereta mewah. Tapi bak kedekut, Allah, kedekut sungguh-sungguh. Saya berapa kali kena tuan-tuan, orang kaya ajak saya makan. Hak pakai kereta mewah lah. Mewah pun tidaklah sampai Lamborghini, apa, Bentley, apa semua. Tapi mewah, Mercedes hak baru lah kan? Bukan Mercedes buruk, Mercedes baru. Kalau tuan-tuan jadi saya, orang kaya macam tu ajak kita pergi makan, tuan-tuan agak dia ajak pergi makan kat mana? Saya dalam hati kata sedap dah makan kali ni. Naik Mercedes besar, tak tahu Mercedes apa, Mercedes besar. Oh sedap aku makan kali ni. Berapa kali kena pipi tu dia makan. Gerai kecil ya, setakat bayar RM4 RM5 ya kan. Allah kan. Kita ni punya pelahap nak makan. Tapi gitulah realiti kan. Orang suka tak tuan-tuan? Orang tak suka. Sekali dua mungkin orang kata biasalah makan gerai tepi jalan, takkan nak makan hotel dia lah. Tapi bila banyak kali orang tahu hang kaya, hang duit banyak tapi hang kedekut. Jadi Nabi kata yang pertama, 3 benda yang membinasakan ialah kedekut sungguh-sungguh. Yang kita duk ikut sangat perasaan kedekut. Dengan bini kita pun kedekut. Nak tahu kita kedekut ke tidak, tengok bini kita kat leher dia ada tak rantai ke apa, ada? Oh ustaz mahal sangat dah. Kita tak ada duit tak apalah. Yang saya cerita ni orang ada duit. Orang yang kaya tapi nak beli barang kemas kat isteri pun kedekut. Sedangkan isteri kita lah yang duk layan kita, duk buat air kat kita, duk masak untuk kita, duk iron baju kita, duk kemas rumah kita, duk besarkan anak kita, tapi kita kedekut dengan bini kita. Tapi ada orang pemurah sangatlah pula. Anak kecil tu dia barang kemas. Penjenayah mai duk tunggu aku belakang ni. Nak ambil nak ni sampai membahayakan nyawa anak. Yang tu pun janganlah juga. Bukan tak boleh, tapi hati-hatilah bila bawa anak berjalan. Penjenayah ni macam-macam tuan-tuan kan. Kalau sekadar dia ambil barang kemas macam yang duk viral tu kan, yang tu tak apa. Tapi yang kita bimbang dia culik budak tu, tu yang kita takut. Jadi kena hati-hati. Kita kedekut sangat pun tak boleh, terlalu pemurah pun tak boleh. Kita kena tengah-tengah, sederhana. Yang kedua, hawa nafsu. Kan, hawa nafsu yang diikuti, duk ikut sangat nafsu, dia akan membinasakan kita. Mula-mula rokok, lepas rokok dia try ganja ke apa saya tak reti lah. Lepas tu apa, ketum apa semua, apa dia naik lah benda-benda, terlalu ikut nafsu. Kawan-kawan saya yang duk ambil ganja duk cerita kat saya. Dia kata kami ada 2 mazhab, dia kata. Ada mazhab juga kawan-kawan saya ni pun. Geng-geng sekolah dululah, sekolah asrama penuh. Oh, asrama penuh pun nakal-nakal juga. Cuma saya ni baik pasal saya duk berkawan geng-geng usrah. Yang itulah baik kan. Punya baik ni bukanlah baik sangat pun, tapi punya baik ni tuan-tuan, bilik TV tak boleh masuk, tu neraka tu. Bilik TV. Geng usrah ni pun melampau juga. TV pun tak boleh tengok, haram. Masuk bilik TV kira berdosa besar. Tapi baguslah juga, kita pun tak adalah buang masa dengan TV apa semua. Jadi kawan-kawan saya hak jadi nakal-nakal ni tuan-tuan, duk ambil ganja ni, depa kata apa? Kami ada 2 mazhab. Satu mazhab ganja je, tak pergi jauh dah. Lepas ganja tobat nasuha. Itu satu mazhab yang pertama. Mazhab kedua dia hanyut. Lepas ganja tu dia pergi ambil hak lain-lain tu, hak sintetik, hak mengarut sampai rosak. Punya rosak ni tuan-tuan, sampai duk menyanyi macam orang apa semua kan. Rosak, otak dia rosak. Sayang. Pasal apa? Duk ikut sangat nafsu. Kan? Duk ikut sangat. Kawan saya ni macam-macam, hak baik pun ada, yang hak nakal-nakal pun ada. Mai Penang, telefon saya. Syekh, sini nak cari ketum kat mana? Hanya aku cari ketum. Hanya aku minum ketum lah. Dah lah orang kata kat Penang dengan Kedah lah tempat betul-betul ada ketum. Apa benda saya tak reti nak sebut. Saya kata ya ke? Saya pun tak tahu. Lupa nak tanya Syekh Mak. Betul ada jual ketum. Dia sampai kat Matampau. Dia orang Kuala Lumpur. Geng-geng Kuala Lumpur ni sampai di Matampau.
Dia berhenti di depan tampau, dia hello kat saya, tanya, nak cari ketum kat mana? Hang tanya ustaz, manalah ustaz ni tahu. Pilah tanya geng ketum tu. Barulah hang tahu ketum tu kat mana. Jadi saya duk tanya geng doktor, tuan-tuan, geng doktor. Dia kata kalau ketum tu sekadar ketum dan kita minum dengan cara yang moderate, dia tak bahaya. Ni saya sebut ni, tuan-tuan jangan kerak potong video saya pi viral pula. Tapi dia kata yang masalahnya ialah tidak terkawal, campur dengan ubat nyamuk, campur macam-macam apa semua, sampai rosak diri kita. Yang tu yang bahaya, dia kata. Jadi langkah preemptifnya ialah sekat terus. Yang tu pun ada perdebatan lah, ada yang kata tak patut sekat apa semua, tak apalah. Tapi poinnya ialah bila kita ikut nafsu kita, mula-mula ketum, lepas tu rasa tak berapa kau dia campur lagi. Dia macam teh tarik ya tuan-tuan. Teh tarik tak salah, lepas tu campur Nescafe sikit campur garam sikit kan, itu yang sedap. Tuan-tuan tak percaya, cuba balik buat tengok, sedap. Saya dulu minum teh tarik kat rumah tak sedap, bila kahwin sedap. Rupa-rupanya isteri saya cerita resepi dia belajar kat mana tak tahu, dia buat teh tarik, sedap tuan-tuan. Susu 3 jenis, fresh milk, susu pekat manis, pas susu susu cair tu kan. Susu pun 3 jenis. Tu tak cerita lagi bubuh Nescafe sikit, atau bubuh kopi ke sikit, bubuh garam sikit. Tapi hak tu sekali-sekala okey lah kan, sekali-sekala. Jangan duk kerap sangat. Kalau kerap sangat okey lagi, WhatsApp kat saya, ustaz saya dalam ward ni. Itu jadi masalah kan. Jadi nafsu ni jangan diikut sangat. Kita kontrol nafsu tu boleh, nak enjoy boleh, tapi jangan ikut sangat. Yang ketiganya Nabi kata apa? Ujub seseorang terhadap dirinya. Hadis ni disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ujub ni dia akan merosakkan diri seseorang. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang yang bila dia bangga, dia kagum dengan diri dia, tuan-tuan tengok, dia takkan ingat dunia dah. Dia hanya akan ingat bila musibah tu datang kepada dia, kawan-kawan tinggal dia apa semua, baru dia tahu langit tu tinggi atau rendah. Baru dia tahu. Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam Taisir bi Syarhi Jami' Saghir, Nabi mengulang-ulang perkataan ujub Nabi ulang sebagai penekanan untuk menjauhkan umat dia dan sikap berlebih-lebihan dalam mengingatkan umat dia. Pasal apa? Kerana pelaku maksiat, orang yang buat maksiat, dia mengakui kekurangan dia dan masih boleh diharap dia akan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi orang yang ujub, bahaya dia apa? Ujub ni dia terpedaya dengan amalan dia. Dia terpedaya dengan amalan dia, maka susah untuk dia bertaubat. Contoh, kalau orang tu dia mencuri, semua orang tahu mencuri itu salah, mencuri itu berdosa, dan tak ada ulama yang kata mencuri itu bagus, tak ada. Semua kata mencuri itu berdosa. Nama pun mencuri. Mencuri ni benda tak elok, tak ada siapa kata elok. Jadi mudah dikenali. Sama dengan zina, sama dengan berjudi, sama dengan mabuk, semua orang tahu benda tu benda tak elok. Maka lebih mudah untuk diharapkan orang itu bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab dosa tadi dia mudah dikenali, mudah untuk kita kenal. Tapi kagum dengan diri sendiri ni satu benda yang susah kita nak identify. Sebab benda yang kita kagum tu benda baik. Kita semayang,
Tapi kita kagum dengan semayang kita. Kita main mengaji. Kita kagum dengan ilmu kita. Hang mengaji apa? Tunjuk kitab. Orang tak mengaji kita nipih ni. Orang mengaji kita tebal lah. Ada kawan saya dulu dia duk ikut kuliah Datuk Ustaz Syamsuri kita. Saya masa tu baru sampai Penang. Duk dengar cerita lah, kata kuliah Datuk ni ramai orang apa semua. Jadi kawan saya duk follow Datuk. Dia pun tanya dia, dengan Datuk mengaji kitab apa? Dia kata Bahrul Mazi. Saya masa tu tak tahu Bahrul Mazi ni apa. Saya pun tanya dia, Bahrul Mazi ni kitab apa? Macam-macam lah dia tak? Cara dia bercakap tu confident, macam-macam. Tuan-tuan, kalau orang mengaji betul, dia boleh tahu Bahrul Mazi ni kitab apa? Kitab hadis. Hadis apa? Imam Tirmizi. Dalam tu dia adalah macam-macam tajuk kan. Tapi kadang-kadang kita ni bila kita mengaji, kita rasa kita hebat. Tapi kita benda yang basic pun kita tak tahu. Kan? Benda yang basic. Kalau orang tanya ni kitab apa? Kita kena tahu. Tu kitab apa? Pasal dia problem dia apa? Sebab kita ni bila kita buat satu benda kita mudah bangga. Sedangkan benda yang paling basic pun kita tak boleh nak jawab. Jadi kita kena tahu. Kitab Minyatul Musalli tu kitab apa? Kan? Kitab Umdatul Ahkam tu kitab apa? Jadi orang tahu. Bulughul Maram kitab apa? Kita boleh tahu. Yang ni dikarang oleh siapa? Ini Ibnu Hajar apa semua kita boleh tahu. Jadi kita jangan mudah rasa bangga sangat kita mengaji tapi realitinya kita tak tahu pun benda yang basic. Jadi ujub ni bahaya. Sebab apa? Dia susah untuk kita tegur. Dia susah untuk sedar. Susah untuk bertaubat. Al-Munawi kata, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-halaku dia kata al-halak, kebinasaan ni fithnain, dalam dua perkara. Yang pertamanya dia kata putus asa, dan yang keduanya ujub. Maka Al-Munawi kata apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, yang mana Ibnu Mas'ud dia combine dua ni, putus asa dengan ujub. Kenapa Ibnu Mas'ud dia letak dua ni sekali, putus asa dengan ujub? Kenapa? Berkata Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, dia kata Ibnu Mas'ud mengumpulkan dua perkara ini kerana orang yang putus asa tidak akan mencari kebahagiaan kerana dia sudah putus asa. Itu satu. Siapa yang putus asa, dia takkan cari kebahagiaan. Sebab apa? Sebab dia putus asa. Apa? Tuan-tuan boleh faham kan? Bila kita putus asa, kita dah stop. Kita berhenti dah mencari kebahagiaan. Sedangkan kita ni tuan-tuan, kena sentiasa mencari kebahagiaan. Kena sentiasa cari kebahagiaan. Kita kena sentiasa refresh, segarkan balik, motivate diri kita. Macam mana kita nak motivate diri kita? Kita jangan buat benda yang membosankan. Benda yang membahagiakan kita apa? Ada orang dia seronok. Dia seronok apa? Apa yang dia seronok? Ada orang dia seronok berjalan. Ada kawan saya tu tuan-tuan, sak pergi Switzerland, sak pergi Alaska. Oh syok, orang kaya ni syok. Saya duk kata pasal apalah aku tak ada duit. Kalau aku ada duit aku pun nak pergi berjalan juga. Pergi Alaska, tengok bear, tengok beruang. Oh syok tuan-tuan. Jalan je kerja dia. Pergi Afrika. Saya kata pergi Afrika ni buat apa lah Afrika? Ada apa Afrika? Rupa-rupanya pergi safari. Oh syok tuan-tuan. Tengok singa pergi hambat binatang apa, tapi makan depan mata kita, kita enjoy. Kita enjoy. Tapi orang yang putus asa tuan-tuan, berjalan tak mau sebab dia putus asa. Orang yang mencari kebahagiaan dan dia tak putus asa, dia sentiasa mencari. Malam ni nak makan apa?
Kan sedap tu. Puas makan sate, makan roti canai. Lepas puas makan roti canai, makan mi udang. Puas makan mi udang, nasi kandak. Lepas tu ulang balik pula. Lepas semuk lah apa semua. Kan syok hidup bila kita tak putus asa. Orang putus asa tuan-tuan, muka pun keruh, muram. Dia putus asa, dia tak mau cari kebahagiaan. Kita seronok. Saya seronok tu, saya enjoy. Malam ni kuliah kat mana? Sungai Dua. Kan? Sungai Dua ni ada apa? Lagu tu seronok. Kita berkawan. Jumpa syekh kita apa semua, makan, sembang. Saya mahu tajuk apa? Nak ngumpat siapa malam ni? Ngumpat tak boleh lah. Kan? Tapi seronok jumpa kawan-kawan. Maka siapa yang putus asa, Al-Munawi kata, macam mana kita nak harapkan dia mencari kebahagiaan? Sebab dia dah putus asa dah. Baik. Sebab itu dia gabungkan, dia letak sekali dengan ujub. Sebab orang-orang yang ujub, dia tidak akan mencari kebahagiaan. Sebab apa? Sebab dia menyangka dia telah meraih kebahagiaan tersebut, sedangkan dia belum meraih kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Orang ni dia rasa cukup dah, sedangkan dia belum mencapai kebahagiaan hakiki. Baik. Dalam Taisir bi Syarh Jami' As-Saghir dikatakan kepada Aisyah, bilakah seseorang itu dikatakan buruk? Mata yakunu rajul musian, bila seseorang tu dikatakan buruk? Apa kata Aisyah? Aisyah kata, idza zanna annahu muhsin, jikalau dia menyangka bahawa dia orang baik. Kita jangan duk rasa kita baik, tuan-tuan. Ni kita duk rasa kita baik, kita alim, orang lain semua bodoh, orang lain semua sesat. Masalah orang hak macam ni, masalah. Kan? Kita jangan mudah menyesatkan orang, jangan mudah untuk maki hamun orang, perlekeh orang, kan, membangangkan orang, jangan. Kan? Kita berbeza pendapat, kita bagi pendapat kita dengan ilmiah, kan, dengan ilmu, dengan fakta, dengan hujah, dengan dalil. Itu yang bagus. Berbanding dengan kita bagi gelaran, label. Bagi gelaran label ni tak bagus, kan? Kita duk kata orang itu ini dan sebagainya. Nak kata orang tu sesat, kalau betul dia sesat, bawa dalil, bawa hujah, kan, rujukan di mana. Yang tu bukan tak boleh. Kalau dia memang sesat, kita memang kena kata dia sesat, kan? Kalau dia memang dah buat benda yang berdosa di sisi Allah, kita memang kena kata dia sudah melakukan perkara yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang, dia lihat kepada seorang tokoh zaman dulu, nama Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ni, tuan-tuan, dia ibadat dia lama, dan ibadat dia cantik. Bukan macam kita semayang, kalau imam baca panjang sikit gelisah dah, jenuh duk maki dalam hati. Kalau baca seorang, surah memang confirm tak baca Fatihah lah. Kalau sembahyang seorang tu kita. Rukuk tu subhana rabbiyal azim sekali je, tak mau tiga tu. Tu pun kalau baca. Jadi satu tokoh zaman dulu ni nama Bishr Al-Hafi. Orang tengok dia bila dia sembahyang, ibadat dia lama, elok, cantik. Lalu apa kata Bishr kepada dia, kepada orang yang duk tengok? Dia kata apa? Dia kata la yaghurrannak, dia kata, ma ra'aita minni, jangan kamu terpedaya, terpesona dengan apa yang kamu lihat daripada aku ni. Sebab apa? Jangan terpesona dengan apa yang kamu lihat. Aku duduk semayang, apa semua ni, aku ibadat, jangan terpesona. Sebab apa? Dia kata, fa inna iblisa ta'abbada alafa sinina thumma sara ila ma sara ilaih. Dia kata, sesungguhnya iblis
dia beribadat kepada Allah ribuan tahun. Iblis sebelum duk jadi cerita yang kita duk baca dalam Quran tu, dia beribadat kepada Allah. Lama dia beribadat kepada Allah. Kemudian dia kafir kepada Allah. Kita kena ada sifat lagu tu, tuan-tuan. Bila kita semayang, kita baca Quran, kita rajin mengaji, kita jangan duk mudah kata aku ni orang baik dah. Jangan duk confident sangat. Kita kena ada hati-hati. Takut kalau kita tergelincir. Itu sifat yang bagus. Baik. Maka ringkasnya, tuan-tuan, Al-Munawi dia senaraikan kepada kita tanda-tanda kita nak kenal kita ni ujub ke tidak. Ni kita duk mengaji dah ni. Dalam kuliah maghrib malam ni kita duk kata aku tak ada. Jangan duk kata aku tak ada. Tengok dulu senarai yang Al-Munawi senaraikan. Kita nak tahu kita ada ujub atau tak ada ujub. Dia kata nombor satu, kalau kita pelik kenapa Allah Ta'ala tidak kabulkan doa kita, kalau ada perasaan macam ni, makna kita dah ada ujub dalam diri kita. Kita pelik, aku doa lama dah, Allah Ta'ala tak makbul pun, itu ujub. Al-Munawi kata. Sebab apa? Sebab dia duk rasa dia dah banyak ibadat, dia duk rasa dia dah buat baik, maka patutnya Allah Ta'ala tunaikan doa dia. Maka itu yang dikatakan ujub. Kan? Dia heran kenapa Allah Ta'ala tidak tunaikan. Sebab dia dah semayang banyak dah. Dia duk rasa lagu tu. Dia buat ibadat banyak dah, derma banyak dah. Pantang masjid minta apa-apa, aku dah buh hak merah, dia kata orang lain buh hak biru tu. Nampak dia tengok semua buh hak biru, aku seorang buh merah. Kita duk rasa lagu tu. Yang kedua, kita tanda kita dah ada ujub bila kita hairan, kenapa kita duk buat baik tapi orang masih duk mengganggu, menyakiti hati kita. Aku ni baik, semayang, buat baik dengan orang, tolong, tapi orang duk kacau aku. Kita duk kait dengan amalan kita, kita rasa kita baik, kita banyak amalan, tapi kenapa orang duk kacau kita? Itu ujub, kata Al-Munawi. Orang kacau ni biasa, tuan-tuan. Dia bukan sebab kita baik tak baik. Kacau ni biasa. Hatta Nabi pun manusia kacau. Kita jangan duk ingat bila kita semayang, kita baca Quran, kita zikir pada Allah, orang tak kacau. Tak. Kacau, ganggu ni benda yang akan berlaku pada semua orang. Yang ketiganya, bila orang yang kacau kita kena musibah, orang hak kacau kita kena musibah. Dalam Facebook orang tu duk kata macam-macam kat kita. Pantang kita up status kat Facebook, dia kacau. Ada tak perangai tu? Ada. Saya biasa kena. Pantang kita tulis apa, ada ya kaki ni. Lah kan kita block lah. Malah aku tengok dia benci aku. Kan? Tiba-tiba kawan tu accident. Kawan tu hak kacau kita tu accident. Kita dah hati kata, ni sebab dia duk kacau kita, tu yang dia kena. Ni ujub. Ni ujub. Pasal saya mai kuliah kan dekat Sungai Dua, malam ni hujan. Jangan tengok kat luar, mana hujan tak hujan, saya sebut je. Jangan pergi pandang kat luar pula. Kita datang perasaan lagu tu. Ustaz, masjid malam ni tak ada ayak. Ayak tak ada. Sebab kemarau lama dah. Macam sekolah isteri saya lah. Ayak tak ada, suruh sekolah cuti hari ni. Main, tiba-tiba hujan turun. Hati kita kata, pasal aku main. Itu ujub. Jangan ada perangai lagu tu. Tak ada kaitan. Hang siapa? Kan? Hang siapa? Fatihah baca tunggang tu balik. Kan? Bukan sedap sangat pun. Tiba-tiba duk rasa hujan tu pasal dia, pasal kita. Jangan, tuan-tuan. Itu ujub. Setan ni dia pandai. Kan? Dia nak batalkan pahala kita, dia pandai. Kita rasa seolah-olah kita ada karamah. Baik, maka ringkasnya, tuan-tuan, macam mana kita nak ubati benda ni, kan? Macam mana kita nak ubati? Berkata Imam Ibn Hajar, kan? Berkata Imam Ibn Hajar, kita jangan, kan,
Jangan ada perasaan dengan sebab kita ni ada kelebihan maka kita akan menang, kan? Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa kepada pertolongan Allah, kan? Benda soal ramai, soal kelengkapan itu sebab musabab. Tetapi Allah, hakikat sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dia kata hikmah, kan, Allah taala bagi kita rasa kekalahan dan sebagainya padahal kita kuat, supaya orang yang angkuh, kita rasa kita hebat itu dapat ditundukkan. Jangan duk rasa hebat sangat. Nah, maka dengan sebab itu ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Imam Ibn Qayyim kata kepala-kepala yang angkuh itu tidak masuk ke dalam kota Mekah, kan? Sebagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembukaan kota Mekah. Nabi menundukkan kepala baginda, Nabi merendahkan tubuhnya di atas kuda, sehingga kan Imam Ibn Qayyim kata masa pembukaan kota Mekah, kan, dagu Nabi ni, punya Nabi tunduk tu, hampir-hampir dagu tu kena pada tempat duduk hak Nabi duduk. Bukan kata masuk dengan angkuh, mendabik dada, aku ada panglima perang, ketua tentera Islam. Tak. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menang, kita berjaya, maka hendaklah kita menebalkan tawaduk kita kepada Allah, tunduk kepada keagungan Allah dan merendahkan diri kepada perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, mudah-mudahan sidang hadirin mukminin kita berhati-hati dengan usaha iblis untuk membatalkan pahala-pahala yang telah kita lakukan. Jangan rasa kita hebat sangat, jangan kita rasa kita lebih sangat, jangan kita rasa kita baik sangat, kan? Cuma kita baik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita buat ni Allah Ta'ala terima. Doalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada sifat kagum, rasa hebat, rasa hairan dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Kita adalah hamba Allah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah, mempertuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala walaupun sedikit pun, sama ada syirik jali ataupun syirik khafi. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.